Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a ونسألك رزقا طيبا ونسألك عملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع والدعاء لا يسمع اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي مما لا يعلمون waj'alni khairan mimma yadhunnun amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Allah taala bagi peluang dan juga masa kepada kita dapat bersama-sama pada pagi ini. Kita dapat bersama-sama berada di rumah Allah. Kita dapat bersama-sama menambahkan ilmu dan tambahkan amal kebajikan kita, kebaikan kita. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari Jumaat yang diberkati ini, Allah Ta'ala limpahkan rahmat kurnia yang banyak kepada kita insya-Allah. Pada pagi ini hamba ingin sentuh beberapa petikan ayat-ayat Al-Quran untuk kita sama-sama renungkan, kita sama-sama ambil pedoman dan juga iktibar. Mudah-mudahan ianya memberi petunjuk kepada kita, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Petikan ayat-ayat daripada surah Al-Baqarah. Petikan daripada ayat-ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 153 hingga 157. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan sesuatu perintah Allah dengan bersabar dan dengan mengerjakan salat. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala bersama menolong orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan bahawa sesiapa yang terbunuh dalam perjuangan membela agama Allah itu orang-orang yang mati. Bahkan mereka itu orang-orang yang hidup
dalam keadaan hidup yang istimewa, tetapi kamu tidak dapat menyedarinya. Demi sesungguhnya, kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh dan dengan merasai kelaparan dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar, iaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh sesuatu kesusahan, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Mereka itu adalah orang-orang yang dilimpahi dengan pelbagai kebaikan daripada Tuhan mereka serta rahmatnya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk hidayahnya. Di dalam tafsir Al-Quran, ulama-ulama kita menafsirkan kerana apa ayat 100 khususnya 154 diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kerana peristiwa Badar. Dalam peristiwa Badar, beberapa seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. 8 orang daripada golongan Ansar, manakala 6 lagi daripada golongan Muhajirin. Mereka telah gugur syahid dalam peperangan Badar. Maka apabila mereka gugur syahid daripada peperangan Badar, maka keluarlah daripada mulut sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka telah terputus daripada kelazatan hidup di dunia. Mereka telah terputus, mereka telah terpisah daripada kelazatan kehidupan dunia kerana mereka telah syahid di dalam peperangan Badar. Maka berdasarkan kepada kisah tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Quran, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Adik kakak muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah, ayat yang ambo bacakan tadi merupakan pedoman dan juga KPI serta kaedah yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Apabila orang-orang yang beriman kepada Allah itu menghadapi kesukaran, menghadapi kesusahan, menghadapi ujian serta musibah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan jalan keluar dan telah menunjukkan kaedah kepada kita supaya kita melakukan 2 perkara yang sangat besar. 2 perkara yang sangat besar yang merupakan kunci kejayaan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu yang pertama, ista'inu bis sabr. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, kamu mintalah pertolongan daripada Allah Ta'ala dengan kesabaran. Pertama sekali, Allah Ta'ala ajar orang-orang yang beriman kepada Allah, apabila kamu menghadapi kesukaran, apabila kamu menghadapi kesulitan, apabila kamu menghadapi musibah dan juga ujian, maka yang pertama sekali, kamu kena bersabar. Hak tu hak mula-mula. Ini adalah orang panggil jalan keluar yang disebut oleh baginda, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, iaitu kita hendaklah bersabar. Kerana sabar ni perkara yang sangat banyak ganjarannya yang Allah Ta'ala nak berikan kepada kita. Orang yang bersabar
pasti innallaha ma'as sabirin. Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang yang sabar. Kerana orang yang sabar ini, pasti Allah Ta'ala akan bersama-sama dengan dia. Yang kedua, as-salah. Hendaklah kamu minta pertolongan dengan Allah Ta'ala ini dengan menunaikan salat. Dengan bersembahyang. Qiyamul lail, bangun tengah malam, semaya 2 rakaat kau, tak kira lah berapa rakaat, minta pertolongan, merintih, mintalah gapo-gapo pun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mana kamu berada dalam solat, ketika mana kamu berdoa dalam solat kamu, maka mintalah pertolongan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kunci dan juga kaedah serta jalan keluar apabila kamu menghadapi kesukaran, musibah, apa-apa sahaja ujian. 2 perkara kamu kena buat, iaitu sabar. Yang kedua, kena menunaikan solat. Kenapa kena sabar? Kerana sabar ni perangai orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah, dia kena sabar. Kalau wal'iyazabillah, kalau orang tak sabar ni, mereka bukan daripada kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah. Hak beriman ni, Allah Ta'ala rakyat dah. Allazina amanu. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah, dia sabar. Kalau dia tak sabar, sebagai contoh, dia nyupoh. Dia menyupoh. Dia, orang panggil, menyatakan kekesalan dan menyalahkan, tak kira lah siapa-siapa. Maka ini bukan daripada perangai orang-orang yang beriman kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala kata orang beriman ni, dia kena sabar. Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'mini, inna amarahu kullahu khair. Sungguh ajaib. Perkara yang ajaib bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang beriman kepada Allah ni, dia ada satu benda yang ajaib dalam diri dia. Kenapa? Inna amarahu kullahu khair. Semua perkara yang berlaku dalam hidup dia ni, baik dakwa. Ni perangai orang beriman. Perangai orang beriman, apa saja perkara yang berlaku dalam hidup dia ni, baik dakwa. Ini perkara ajaib. Ini sesuatu yang ajaib, yang pelik. Yang ada dalam diri orang-orang yang beriman kepada Allah. Sebab apa Nabi kata pelik? Sebab gapo Nabi kata orang panggil ajaib? In asabathu sarra syakara fa inna khairal lah. Apabila berlakunya kebaikan, apabila Allah Ta'ala bagi nikmat, Allah Ta'ala bagi perkara-perkara baik, perkara-perkara dia suka, syakara, dia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah tatimmus salihat. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Banyak bersyukur kepada Allah. Bila dia bersyukur, dia bersedekah. Ambo sedekah. Bapa? Ambo boleh naik gaji ko, naik pakak ko, naik jawatan ko. Panggil orang-orang masjid. Panggil makan, buat kenduri kesyukuran. Sedekah banyak sikit, infak banyak sikit. Syakara, dia bersyukur kepada Allah. Wa in asabathu dharra. Apabila orang yang beriman kepada Allah Ta'ala ini, dharra, ditimpa kesusahan. Ditimpa kesusahan, ditimpa musibah, diberi ujian oleh Allah, sabara, maka dia bersabar. Fakana khairan lah. Maka itulah sebaik-baik kebaikan yang ada kepada dia. Maka sifat orang yang beriman kepada Allah, 2 perkara.
bersyukur apabila diberi nikmat. Yang kedua, sabar apabila diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni pelik, ajaib yang ada dalam diri orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir sekali Allah Taala kata, apabila kamu sabar, apabila kamu minta dengan Allah Taala dalam semaya kamu, maka Allah Taala kata, innallaha ma'as sabirin. Kuk mana-mana pun Allah Taala akan bersama orang-orang yang sabar. Allah Taala tak tinggal mung. Allah Taala tak buai mung. Allah Taala tak tohok mung. Allah Taala tak abaikan kamu, tetapi Allah Taala bersama-sama dengan kamu. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Seterusnya Allah Taala kata, jangan sesekali kamu menganggap orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala itu semata-mata mati. Bal ahya, sedangkan mereka hidup di sisi Allah Taala, walakin la tash'urun, tetapi kamu tak tahu, kamu jah tak tahu. Ini peringatan daripada Allah. Peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menyangka bahawasanya mereka yang mati di dalam perjuangan Allah Taala ini semata-mata mati. Allah Taala kata, "Da bal ahya", bahkan di sisi Allah Taala mereka itu hidup. Hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana mendapat ganjaran dan juga pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang bersebut tadi, iaitu ganjaran pahala yang diberikan kepada syuhada. Kepada syuhada Badar. Sahabat-sahabat Nabi yang mati dalam peperangan Badar, maka mereka ini diberi pahala syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buka kitab fiqh, perbahasan berkenaan dengan syahid, perbahasan tentang syuhada, maka ulama-ulama fiqh membahagikan syahid-syahid ni ada 3. Syuhada ni ada 3. Syuhada salah satu aqsam. Orang yang mati syahid ni ada 3 bahagian. Bahagian yang pertama, syahid dunia akhirat. Yang kedua, syahid dunia. Yang ketiga, syahid akhirat. Mula-mula syahid dunia akhirat. Yang kedua, syahid akhirat. Yang ketiga, syahid dunia. Syahid dunia akhirat, orang-orang yang mati dalam peperangan, menentang musuh-musuh Allah Ta'ala, dan ikhlas kerana Allah Ta'ala. Apabila mereka syahid, mereka mati, maka mereka syahid dunia akhirat. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi mati dalam peperangan Badar, peperangan Uhud dan perang-perang yang lain, termasuklah saudara-saudara kita yang mati di Palestin. Berlawan, berjuang, jaga negara, jaga tanah air, berlawan, perang dengan Zionis, tiba-tiba gugur syahid, maka mereka syahid dunia akhirat. Maksud syahid dunia akhirat, jenazah mereka tidak dimandikan. Jenazah mereka tidak disembahyangkan. Dan jenazah mereka ditanam di dalam kubur dengan pakaian yang mereka pakai. Ni syahid dunia akhirat. Pakaian itulah duduk dalam kubur. Pakaian orang ni duduk dalam kubur, tidak disembahyangkan. Ini syahid dunia akhirat. Sebagaimana sahabat-sahabat dan juga saudara-saudara kita di Palestin dan sahabat Nabi yang mati dalam peperangan. Begitulah yang berlaku kepada syuhada memali. Syuhada memali pun mereka syahid dunia akhirat. Kerana apa?
Man qutila dunahu fahuwa syahid. Sesiapa yang mempertahankan harta dia. Orang ni jaga negara dia, jaga negeri dia, jaga tempat dia, jaga kampung dia. Tiba-tiba dibunuh dan terbunuh. Maka dia telah mendapat syahid daripada Allah. Sebab tu Syahid Ustaz Ibrahim Libya, kita tengok dia ditanam dengan pakaian begitu dan tidak disembahyangkan. Ni syahid dunia akhirat. Yang kedua syahid akhirat. Syahid akhirat ni mereka mati dalam mempertahankan agama. Mereka mati dalam mempertahankan agama, tetapi atas dunia mereka disembahyangkan. Mereka dikafankan dan mereka ditanam dengan kain kafan, tetapi di sisi Allah Ta'ala mereka mendapat syahid daripada Allah. Atas dunia supaya ramai-ramai mati. Tapi di akhirat kelak dia mendapat pahala syahid daripada Allah. Siapa dia? Iaitu mereka yang menegakkan agama Allah. Mereka yang mempertahankan agama Allah. Selain daripada tu, ada 5 jenis. Ada hadis kata ada 8. Ada hadis kata 5. 8 dengan 5 ni hak termasuk 8 dengan 5. Mereka yang mati kerana ta'un. Mereka mati kerana wabak ta'un. Dan mereka mati kerana sakit dalam perut. Tak kira lah. Sesuatu penyakit yang berkaitan rapat dengan perut, tiba-tiba mati. Maka di sisi Allah Ta'ala dia telah mendapat syahid. Atas dunia, dia dikafankan, dia disembahyangkan. Di akhirat kelak dia mendapat pahala syahid. Ulama-ulama baru. Baru ni maknanya ulama-ulama kontemporari. Memasukkan syahid akhirat ni, mereka yang mati kerana COVID-19. Orang yang mati kerana COVID-19 dikira syahid akhirat. Walaupun dia disembahyangkan, walaupun dia dikafankan dalam keadaan dia, di sisi Allah Ta'ala dia telah mendapat syahid. Ini fatwa-fatwa daripada ulama-ulama kontemporari. Yang ketiga syahid dunia. Syahid dunia ni dia perang lawan musuh. Di medan peperangan. Tapi niat dia bukan kerana Allah. Niat dia kerana pangkat. Niat dia nak kerana orang sebut nama dia. Niat dia kerana riak. Niat yang macam-macam. Bukan kerana Allah. Tapi dunia, dia ditanam dengan pakaian dia. Dia tidak disembahyangkan. Tapi di akhirat kelak tak ada satu ganjaran yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Ni syahid dunia akhirat, syahid dunia dan juga syahid akhirat. Syahid dunia akhirat dan syahid akhirat ni Allah Ta'ala bagi 7 kelebihan kepada dia. Amun nak baca tak dia masa. Ada 7 kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Ambo ambil nombor 7. Wa yushaffa'u fi 70 min aqaribih. Apa dia? Allah Ta'ala perkenankan kepada dia untuk memberi syafaat kepada 70. Kepada 70 orang daripada kaum kerabat dia. Besar pahala orang mati syahid dunia akhirat. Syahid akhirat ni. Bila dia dibangkitkan daripada alam kubur. Berada di padang mahsyar. Dia boleh bagi syafaat 70 orang daripada kaum kerabat dia. Kerana dia seorang, 70 orang kaum kerabat dia boleh mendapat syafaat. Orang duk royak, kahwin nak syafaat demo. Ni syafaat akhirat. Syafaat akhirat berapa orang dia boleh kutip? 70 orang. Ni syahid dunia akhirat dan juga syahid akhirat. Ayatnya orang yang mati syahid, dia tidak sia-sia, tetapi dia mendapat pahala dan juga ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat yang seterusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Sebagaimana yang membaca ke tadi, orang-orang yang beriman kepada Allah pasti akan diuji oleh Allah Ta'ala. Pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan pelbagai ujian. Macam-macam ujian yang Allah Ta'ala akan uji orang-orang yang beriman kepada Allah. Antara yang disebut di dalam ayat ini, ketakutan kepada musuh. Yang kedua, akan hilangnya harta, akan hilangnya nyawa, akan hilangnya harta benda, macam-macam perkara lagi yang Allah Ta'ala akan uji orang-orang yang beriman kepada Allah. Hasil tanaman dia hilang. Dalam riwayat, dalam tafsiran yang lain, kematian anak pun dalam ujian Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada dia. Dalam ujian, tiba-tiba anak dia mati. Allah Ta'ala uji dengan kematian anak. Bayangkan adik kakak, 3 orang mati sekaligus. Ditupak. 3 orang anak mati sekaligus depan mak ayah dia. Anak pula anak tina belaka. Anak dia ada 8 beradik. 5 lelaki, 3 perempuan. Hak 3 perempuan tu tak ada belaka, syahid belaka. Kerana renjatan elektrik hak baru-baru ni. Hak masuk sok khabar. 3 orang. Allah Ta'ala ambil nyawa anak dia 3 orang. 3 orang. Tapi di akhirat kelak, insya-Allah, banyaknya ganjaran, banyaknya pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada ahli keluarga dia. Siapa ke orang viral, orang buat pengajaran, orang buat pedoman daripada kematian ketiga-tiga anak dia ni, apa dia? Walaupun nak tubik semeta je luar rumah, kena tutup aurat dengan molek. Kadang-kadang orang tak nampak benda ni. Kita tengok anak dia mati 3 orang. 3 orang anak dia mati. Bagaimana keadaan anak dia? Comel ke? Tutup aurat dengan pakai tudung, dengan pakai baju lengan panjang, dengan pakai luar besar. Walaupun tubik semeta je luar rumah, tapi tutup aurat dengan sempurna. Kita tak tahu. Kita tubik rumah, tubik dengan lagu tu je. Klik balik ke? Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tapi anak dia ajar anak dia tarbiyah anak dia. Walaupun semeta tubik luar rumah nak main air, mu pakai molek aurat. Tutup molek aurat. Tudung pakai molek, baju pakai molek, seluar dia pakai molek. Menutup aurat dengan sempurna, maka dia mati dalam keadaan yang comel, husnul khatimah. Kena beringat, siapa kau orang buat pedoman pengajaran lagu tu? Orang puai ke, orang lelaki ke, walaupun tubik luar rumah semeta aja, nak jemur kain, nak akad kain, tutup molek aurat. Bila tentu kita ni mati dalam keadaan baik, tapi Allah Ta'ala nak tunjuk, nak menghidupkan kematian dia dengan orang buat pengajaran dan juga pedoman beringat. Nak tubik luar rumah walaupun semeta, tutup aurat dengan sempurna dan alhamdulillah. Dia mati dalam keadaan aurat dia tertutup. Ni orang panggil husnul khatimah yang Allah Ta'ala nak bagi kepada keluarga dia, kepada mak dan juga ayah dia. 3 meninggal dunia, tapi tak apa, syahid akhirat. Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada dia, syahid akhirat. Begitulah dengan orang panggil kes-kes yang lain. Ada bayi 6 bulan, ada bayi setahun. Hak baru ni, hak terbaru di Meranti, umur 45 tahun. Lemah. Cari duduk bawah rumah. Ni benda-benda lagu ni. Betul. Sedih. Tetapi di akhirat kelak, Allah Ta'ala bagi ganjaran yang besar. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala nak uji orang-orang yang beriman kepada Allah supaya kamu bersabar. Kamu minta pertolongan, kamu merintih dalam semaya, dalam ibadat kamu.
maka Allah Ta'ala akan bersama-sama dengan kamu. Allah Ta'ala akan memberi kelebihan kepada kamu. Sebab tu orang-orang yang beriman kepada Allah, gapo keluar daripada mulut dia? Bukan nyupoh. Bukan kata udah. Tetapi inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini yang keluar daripada mulut orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sebut dalam satu hadis, apabila seorang sahabat Nabi tanya dia, Ayyun nasi asyaddu bala'an. Siapakah di kalangan manusia ni orang yang paling banyak ujian? Sahabat Nabi tanya Nabi. Maka Nabi kata, Al-Anbiya. Kok mula-mula sekali banyak ujiannya siapa? Para Nabi. Ambo cerita dah dulu. Nabi-Nabi ni termasuklah Nabi Ulul Azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hak ni orang hak mula-mula ujian dia banyak. Summas salihun. Kemudian orang-orang yang soleh. Orang-orang yang banyak beramal ibadat kepada Allah. Orang yang kuat ibadat. Orang yang banyak ibadat. Bapa gak Allah Ta'ala tak uji orang yang tak semayang? Orang tak cara ke masjid. Orang tak cara ke surah. Bapa Allah Ta'ala tak uji demon ni? Sebab demon ni bukan daripada kalangan as-salihun. Orang soleh lah. Banyak sekali ujian. Nabi lah. Kok banyak sekali ujian. Jadi, Nabi kata, yubtala rajulu ala hasabi dini. Allah Ta'ala akan menguji manusia ni, iaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, mengikut iman mereka. Mengikut takwa mereka sampai bila? Wala yazalul bala'u bil mu'min. Dan sentiasalah Allah Ta'ala akan uji orang-orang yang beriman ini, hatta yamshi alal ardi walaysa alaihi khati'ah. Sampai bila? Sapalah dia mati berjumpa dengan Allah tanpa ada kesalahan daripada diri. Maknanya orang yang beriman kepada Allah akan sentiasa diuji, kerana bila dia mati jumpa dengan Allah, dia tak bawa ke satu. Dia tak ada kesilapan dia tak ada dosa dia. Kerana apa? Sentiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Orang-orang yang beriman kepada Allah. Sebab tu Nabi kata, ajaban li amril mu'min. Pelik orang beriman ni. Orang panggil pelik orang beriman ni. Apa? Sabar, syukur bila diberi nikmat, sabar bila diberi ujian. Dan akhir sekali, amba nak tutup dengan satu hadis. Man istarja'a indal musibati jabbarallahu musibatahu wa ahsana aqibatahu wa ja'ala lahu khalafa salihan yardah atau kama qala. Nabi kata, man istarja'a indal musibah. Siapa-siapa yang kembali kepada Allah, iaitu istirja'. Dia sebut, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Apabila diberi ujian, apabila ditimpa musibah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Keluar daripada mulut dia. Jabbarallahu musibatah. Allah Ta'ala akan menampung musibahnya tersebut. Allah Ta'ala akan menampung kekurangan yang ada kepada musibah yang ada pada diri dia. Kekurangan yang ada pada diri dia ketika mana berlakunya musibah, Allah Ta'ala akan tanggung. Allah Ta'ala akan bagi balasan yang baik kepada dia. Wa ahsana aqibatah. Dan kebaikan yang baik kepada dia. Kebaikan yang Allah Ta'ala yang sangat baik diberikan kepada dia. Wa ja'ala lahu khalafan salihan yardah. Dan Allah Ta'ala akan memberi ganti yang sangat disukai oleh diri dia. Kita tak tahu gapo hak kita suka. Yang mana hak kita suka ni terbaik untuk kita di akhirat kelak. Lah ni hak kita nak baik kita di dunia.
Kita nak go tu, kita nak go ni, kita nak go tu. Tapi hak sebenarnya hak kita sukanya gapo? Bila di akhirat kelak. Bila kita wal'iyazabillah, kita berada di akhirat kelak, kita berlaku sesuatu yang buruk, tiba-tiba kerana kita sabar atas dunia itu, Allah Ta'ala bui hak kita nak. Maka terlepaslah kita daripada azab neraka Jahannam. Hak tu hak kita nak. Atas dunia ni macam-macam kita nak. Kita nak go tu, kita nak go ni. Tapi bila tentu benda hak kita nak itu di akhirat kelak dia boleh menolong kita. Tapi orang yang manis tarja'a, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, apabila ditimpa musibah, ditimpa ujian di akhirat kelak, khalafan salihan yardah, Allah Ta'ala akan bagi gapo yang lebih baik, gapo lebih dia nak apabila berada di akhirat kelak. Kesimpulannya, orang-orang yang beriman kepada Allah akan sentiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meningkatkan amal ibadat kita, untuk menambahkan pahala kepada kita. Maka sifat orang yang beriman kepada Allah, ista'inu bis-sabri was-salah. Apa jua musibah, apa jua ujian, apa saja yang menimpa kita, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inilah yang keluar daripada mulut orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka dia sabar dan meminta pertolongan dan merintih kepada Allah ketika mana mereka bangun 1/3 malam. Mintalah gapo pun dengan Allah Ta'ala. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang yang sabar. Aqulu qali hadza wa sazima li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.